dia kalau wuduk macam mana pun ialah tak sah. Okey. Nombor 4, mestilah suci. Maknanya kalau wanita, kalau dia dah suci, maksudnya kalau dah berhenti daripada darah haid nifas dia, kena mandi dulu. Bila dia dah mandi, maka barulah suci. Kan, suci dari haid nifas, maknanya kalau dia dah berhenti darah dia, mandi dulu. Selepas dah dia mandi, dia suci, barulah dia boleh berwuduk. Okey, baik. Yang keempat, mestilah suci daripada sesuatu yang boleh menghalang air sampai ke kulit. Ialah makna tak ada apa-apa ni, macam tadi kan, cat ke apa ke benda kan. Kadang-kadang banyak wanita, tapi kadang tak tahulah ada orang solat ke tak, Allah Maha tahu. Kan mudah-mudahnya solat, tapi kadang-kadang mereka pakai kat kuku ni, apa, kuitek kan, pakai itu. Itu kadang-kadang yang dipakai itu, kadang bila ada lapisan dia, kalau ada lapisan dia macam cat kadang kan, jadi itu tak sesak, tak sah air. Okey, inai tak ada masalah lah, tapi kadang macam ni. Okay, kena pastikan betul-betul, maknanya pakai yang pakai yang sah, yang sampai air lah. Biasanya kadang yang biasa wanita, kadang ada orang perempuan pakai kadang yang pewarna tu letakkan, itu macam cat tu, dia tak sampai air, tak sah kan. Jadi menyebabkan kalau kata dia ambil wuduk, maka air wuduk jadi tak sah. Okey. Lagi yang kelima, mestilah tiada sesuatu yang boleh mengubah air pada anggota wuduk. Ini jarang berlaku lah. Contoh katakan kat badan dia, katalah ada macam ada pewarna ke, bila air tu terkena, maka air tu dia berubah sifat dia, jadi berwarna. Maka itu menyebabkan jadi tak sah wuduk tu. Tapi ini kadang macam kalau kita biasanya kita wuduk pakai air pipe, jadi air banyak. Jadi bila air terkena, maka dia dah hilangkan benda tu. Okey. Nombor 6, mestilah mengetahui bahawa wuduk itu wajib. Okey. Tahu bahawa wuduk tu fardu, rukun. Okey, baik. Yang ketujuh, mestilah tak mengiktikadkan mana-mana rukun wuduk itu sebagai sunat. Rukun wuduk tu 6. Jadi semua tu maknanya dilakukan dengan pandangan, dengan iktikad bahawa itu semua wajib. Kan? Tapi ini biasanya bila orang berwuduk, ialah dia pun dalam hati tak ada pun kata itu sunat. Ini jarang berlaku. Okay. Nombor 8, mestilah menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Air mutlak. Okay. Air yang suci lagi menyucikan, iaitu air mutlak. Okay, baik. Yang ke-9, mestilah masuk waktu bagi orang yang sentiasa berhadas. Mestilah masuk waktu bagi orang yang sentiasa berhadas. Dipanggil daimul hadas. Orang yang sentiasa berhadas ni siapa? Contohnya kadang ada orang, macam contohnya perempuan istihadah, perempuan yang kena darah sakit. Haid paling lama ialah 15 hari. Perempuan ni selepas 15 hari pun keluar lagi darah dia. Darah tu dalam kitab fiqh dia panggil darah istihadah. Istihadah. Jadi orang dia selalu kena. Dia mana keluar lagi darah tu. Jadi selepas 15 hari dia wajib solat. Selepas 15 hari maka haid dah habis. Tapi dah ada darah, dia wajib solat. Tapi solat dia ada kaedah yang tertentu. Jadi wanita yang begini, bila dia nak solat, dia kena bersihkan dia punya tu, lepas tu pakai pampers dia tu, kemudian lepas tu dia pun berwuduk dan segera solat. Tapi bila dia berwuduk tu, berwuduk tu mesti masuk waktu. Mana tunggu masuk waktu baru berwuduk. Okey, baik. Atau kadang dalam kitab dia juga sebutkan, antara contoh daimul hadas ni, orang selalu berhadas, ialah orang yang mana dia ini kencing tak terus. Ni biasa kadang kena pada orang yang dah tua. Kadang ada setengah orang selalu kencing keluar, tak boleh nak tahan. Ni dipanggil, orang ni dipanggil daimul hadas. Salisul baul dia panggil, istilah dia dalam kitab mereka lah. Salisul baul, orang yang selalu berhadas, dia selalu kencing keluar. Ada setengah orang kadang sekali-sekala kan, tapi ni selalu keluar, berterusan keluar kan, sejap keluar. Maka orang macam ni, bila dia nak solat, sama macam perempuan tadi, dia cuci, lepas tu cepat-cepat ikat ke pakai tisu ke atau pakai pampers ke dan seumpamanya, mana tutup dia tu. Lepas tu cepat ambil wuduk, cepat solat. Tapi masa ambil wuduk tu selepas masuknya waktu, jangan tangguh. Dalam tempoh yang dia buat tadi tu tanpa dengan segera, kalau terkeluar, itu dimaafkan. Tapi kalau dia bertangguh kan, lepas dah ambil wuduk pula, waktu dah masuk, dia ambil wuduk, dia cuci semua, lepas tu dia pakai, dia ikat, dia pakai pampers kata dan seumpamanya, lepas tu dia pergi ambil wuduk, lepas tu dia relax dulu kan. Dia ni perokok tegar, rokok tengah tu tak elok, bawah keluar terkencing pula, tak apa tu. Dia baru wuduk, lepas tu dia baru solat lepas tu.
Itu tak boleh, kena buat balik semula. Maksudnya selepas daripada berwuduk dia cepat solat. Cepat solat. Baik. Kalau kata dia solat sunat 2 rakaat, tu tak ada masalah. Tapi lepas tu dia cepat solat, jangan tangguh dengan perkara yang tak berkaitan dengan solat. Okey, nombor 10, mestilah mualat bagi orang yang sentiasa berhadas. Ini sambungan tadi yang nombor 9 ni. Nombor 9 kan mestilah masuk waktu bagi orang sentiasa berhadas kan? Orang yang sentiasa berhadas, dia kena wuduk tu masuk waktu. Lepas tu pula dia kena mualat. Mestilah mualat bagi orang yang sentiasa berhadas. Ni sama. Mualat ni maksud apa? Maksudnya ialah dia basuh dari satu anggota ke satu anggota sampai selesai wuduk. Ialah berturut-turut. Boleh faham? Dalam wuduk, hukum asal bagi wuduk ialah tak wajib mualat. Mualat mana apa turut-turut. Kan mualat tu hukum dia sunat. Dalam wuduk kan satu orang kan dia ambil wuduk, basuh muka. Lepas tu basuh tangan. Katalah satu orang lapar sangat. Kan? Dekat depan Solat Taman Putih ada kedai roti canai sebagai contohnya. Dia ambil wuduk baru basuh muka, basuh tangan. Tiba-tiba terbau roti canai. Ya Allah. Sedap betul dia. Dia pun berhenti ambil wuduk pergi makan roti canai tu. Lepas tu sambung. Basuh kepala, basuh kaki. Sah tak? Sah. Hukum dia. Dengan syarat ketika dia makan tadi dia tak ada niat untuk berhentikan wuduk. Batalkan wuduk dia. Sah. Kalau tapi ini sah kalau kata dia bukan daimul hadas, orang yang selalu berhadas. Kalau dia selalu berhadas tak boleh. Dia kena bila wuduk terus kena sempurnakan wuduk dia berturut-turut. Faham? Okey, sambung. Okey, perkara yang boleh ya. Ya, macam mana? Oh, yang tu. Kalau orang yang mana dia dia sama hukum. Maknanya tunggu masuk waktu, ambil wuduk, lepas tu dia punya kencing tu tak payah tahan dah. Terus solat. Dan untuk orang macam ni juga, satu wuduk boleh untuk satu solat fardu je. Untuk solat fardu, solat sunat tak ada masalah, boleh banyak-banyak. Solat sunat tak ada masalah. Dan amalan sunat lain boleh banyak. Tapi bila tiba solat yang akan datang, kena ambil wuduk balik dan tunggu masuk waktu. Dia tak boleh. Untuk orang macam ni dia kena setiap solat fardu satu wuduk. Okey. Okey, perkara yang membatalkan wuduk. Okey, faslun, sambung. Perkara yang membatalkan wuduk. Okey, nawaqidul wuduk ya arba'atu asya'a. Al-awwalu al-khariju min ahadi sabilain min quburin aw dhurin rihun aw ghairu illa al-mani. Athani zawalul aqli bi naumin aw ghairi aw nauma illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu min al-ardi. Athalithu iltiqa'u basharatay rajulin wa imra'atin kabirain ajnabiyyin min ghairi ha'il. Ar-rabi'u masu halqati duburi masu qubulil adami aw halqati duburi bi batnir rahati aw butunil asabi'. Okey, sambung. Fasal 12, perkara yang membatalkan wuduk. Ni penting nak tahu. Ni sebenarnya antara orang kalau kita berwuduk sangat penting untuk kita tahu ni. Apa dia perkara yang boleh batalkan wuduk ataupun tidak. Okey, perkara yang membatalkan wuduk 4 perkara. Ingat 4 ni je. Dia tak ada lain. Boleh berlaku salah satu, batal wuduk. Okey. Perkara yang membatalkan wuduk tu 4 perkara. Iaitu, okey, pertama keluar angin atau selainnya. Daripada kemaluan atau dubur melainkan mani. Dia kata keluar angin atau selainnya. Apa-apa keluar lah. Kan? Kencing keluar. Kalau punggung keluar kentut. Keluar tai. Ni. Tapi katalah keluar satu benda yang tak biasa keluar. Daripada kemaluan dia keluarnya darah. Maksud saya, dia mungkin ada pendarahan ke, daripada zakar dia, daripada kemaluan dia keluar darah. Pun dikira termasuk. Dikira. Katalah keluar batu. Batu keluar. Kan? Sama. Berak, dia berak tak keluar berak, keluar cacing. Pun sama. Batal wudu, kan? Batal wudu. Okey. Yang kedua, jadi mana bila keluar sesuatu daripada kemaluan depan atau belakang, maka kira batal dia punya wudu. Okey, yang kedua, hilang akal dengan sebab tidur. Hilang akal dengan sebab tidur atau selainnya. Tengok dia gunakan lafaz hilang akal. Hilang akal dengan ni kena hati-hati. Tengok lafaz tu. Kita kena perhalusi lafaz tu. Hilang akal dengan sebab tidur atau selainnya. Maknanya antara perkara yang membatalkan wuduk ialah bila akal ni hilang dia punya kewarasan. Sama ada sebab dia ialah kerana tidur atau perkara lain. Perkara lain apa contoh kata? Contoh kata dia minum arak, mabuk.
Bila mabuk hilang akal, batal wuduk. Kan? Cuma biasanya tidurlah. Bila tidur tu hilang kesedaran. Kan? Maka itu semua menyebabkan batalnya wuduk. Apa lagi contoh lain boleh hilang akal? Katalah contoh kata dia ada wuduk, dia naik kapal. Kapal dia ni kapal yang mungkin apa nama ni? Dia tiba-tiba macam jadi macam hilang akal, macam ni tak sedar kan. Macam mabuk tapi tak sedar. Itu pun dikira batal dia punya wuduk. Walaupun jarang berlaku tapi kadang-kadang boleh berlaku kan. Sama enggak ambil maknanya orang tu ada wuduk, ambil dadah. Bila ambil dadah terus hilang akal. Kan? Tak kisahlah ambil dadah apa pun, bila hilang akal batal wuduk. Jadi hilang akal ni bukan dengan sebab hanya tidur saja, walaupun biasa ni tidur, tapi kalaulah dia mabuk dan sebagainya, maka juga bila hilang akal, maka dikira dikira batal wuduk. Okey, baik. Hilang akal macam mana masuk hilang akal? Contoh kalau dia macam ni, dia tidur. Kerana ada orang bila dia tidur tapi dia boleh dengar lagi cakap. Cuma kan dia tak perasan butir tu apa. Itu belum hilang akal betul lagi. Tu baru orang kata tidur ayam baru mengantuk. Hilang akal maksudnya bila dia ni terus tak sedar apa orang tu cakap. Kan? Maka itu dinamakan hilang akal. Kau tanya balik, kau dengar tak? Tak dengar apa. Kadang-kadang ada orang ngantuk, kau dengar tak? Dia kata dengar, tapi macam dengar Ustaz Belah pepet. Tapi saya tak pasti apa dia. Itu maknanya dia kau tidur time, kau mengantuk time Ustaz Belah mengajar. Kan? Contoh. Tak ada kenaan dengan hidup dan mati. Okey. Jadi mungkin macam tu. Maknanya itu belum kira apa? Belum kira hilang akal lagi. Itu baru kira mengantuk. Jadi tu dia punya beza dia. Okey, baik. Okey, kecuali dia kata hilang akal dengan sebab tidur atau selainnya. Kecuali satu keadaan yang hilang akal tapi tak batal wuduk. Okey, apa keadaannya? Kita tengok. Kecuali tidur seseorang yang duduk dan tetap punggungnya pada bumi atau lantai kat tempat dia duduk tu. Maksudnya macam ni, tidur duduk yang mana dia punya papan punggung dia tak beralih, tak terangkat atau tak beralih dari tempat dia duduk tu. Tapi syarat dia apa? Tidur duduk. Jadi kalau tidur baring, confirm batal. Kan? Tidur baring. Memang dah baring batal lah. Kan? Tidur baring batal. Tidur diri, boleh tak tidur diri? Boleh? Kan kadang orang Semayang lah subuh. Imam baca panjang. Dia ngantuk sangat kan. Malam tadi main game PUBG. Jadi bila malam tadi main game lama kan pukul 3. Kan jangan percaya dapat pakcik ni pun main game juga. Kan mana tahu kan. Jangan percaya kan. Perempuan macam-macam lah kan. Okey, mungkin juga main ke tak main. Jadi itu. Jadi pagi main subuh ngantuk. Dia sambil diri kadang imam pula baca panjang. Itu maknanya sampai itu dia tidur tu. Kan? Kalau tanya dengan dia imam baca surah apa, memang dia tak tahu punya. Dan satu dia tak hafal, tapi memang tak tahu. Okay. Dia tak tahu punya. Itu dia tidur, batal mayang. Dia kalau tidur apa? Tidur di diri. Tidur diri tidur baring memang batal. Tidur yang maksud tak batal wuduk ni tidur duduk yang papan punggung, maksud tempat letak punggung tu iaitu tak beralih. Kan tak beralih. Kan dia tidur macam ni. Kan dia tidur duduk. Kan? Ni saya kena tunjuk sikitlah. Kan? Saya kena tunjuk sikit. Ke tepikan je. Boleh. Dia tidur duduk kan? Dia tidur. Air wasi keluar pun tak batal. Selagi berdengkur. Semua tak batal. Selagi papan punggung tetap. Selagi papan punggung tetap. Kan? Tidur. Tak batal. Tapi tengah tidur. Kan? Tu batal. Papan punggung angkat. Batal. Papan punggung terangkat maka batal. Atau macam ni. Terangkat. Maka batal. Okay, katalah contoh kata tidur atas kursi pula. Okay, tidur atas kursi. Okay, dia tidur atas kursi. Okay, ni dah ni. Tidur. Kan, ni tidur orang pejabat. Kan, sebab kursi pejabat. Kan, ni. Wuduk ada, tak batal. Kan. Tengah tidur. Melekit, batal. Bila maksudnya papan poin dia tidur tu duduk.
Yang kedua papan punggung tu. Papan punggung tu. Jangan berangkat atau beralih. Jangan terangkat atau beralih, maka batal. Bersandar tak masalah. Kalau bersandar tak masalah. Sampai dalam kitab itu, dalam kitab sebutkan, walaupun bersandar, dia bersandar betul. Kalau dah diandaikan, dialihkan ni, dia boleh tergolakkan. Tapi tetap tak ada masalah. Maksud nak beritahu dia bersandar betul. Dia bersandar betul. Tidur, tapi tak ada masalah, tak masalah. Selagi mana, ini saya cerita ni mazhab Syafi'i, selagi mana papan punggung tidak beralih. Okey? Allahu Akbar. Makna poin dia wuduk batal ke tak batal? Wuduk adalah tidak batal. Macam saya tunjuk tadi. Okey. Jadi kalau yang tu tak batal lah. Okey, sambung. Lagi okey, hilang akal dengan sebab tidur. Okey, ni dah saya dah terang. Okey. Okey, nombor 3, bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan dewasa yang ajnabi tanpa lapik. Okey, kat sini kena ambil berat. Bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan dewasa yang ajnabi tanpa lapik. Poin dia tu tanpa lapik lah. Kalau ada lapik tak ada masalah. Tapi tanpalah lapik, bersentuhan kulit. Tak kisah siapa sentuh siapa. Sentuh tak sengaja, maka itu semua, walaupun tak sengaja, maka kalau dia tahu, maka jadi batal wuduk. Okey, sini kena ambil berat. Di sini dia tak kata bahawa mesti kena baligh. Kan sentuh kulit antara lelaki dia ni tak disyaratkan baligh. Kalau sentuh tu pun antara dengan wanita yang belum baligh, maka batal wuduk. Tapi kena tahu macam mana tahap dia. Dekat sini dia kata dia maksudnya dewasa. Dewasa di sini maksud macam ni, dalam kitab fiqh sebutkan, kalau contoh satu orang pakcik, dia sentuh budak perempuan, yang mana budak perempuan tu kalau secara umumnya orang tengok dah ada selera, walaupun belum baligh, maka kalau sentuh tu dah ada batal wuduk. Tapi kalau secara umumnya orang yang normal tengok budak perempuan tu tak ada rasa apa-apa, dia orang kata comel ni macam tu je, itu kalau sentuh tak batal wuduk. Mungkin rata-rata kalau Malaysia, lah, mungkin Malaysia rata-rata kalau Malaysia mungkin umur sampai 5, 6 tahun, 7, 8 kadang orang tengok biasa je. Kalau tu tengok pelik, itu nafsu dia lain macam. Kan, yang ini maksudnya orang normal. Tu saya tahu orang normal. Tapi kadang bila orang dah mula selera tengok, mungkin dah mula umur, kadang mungkin mula balik umur 10, 11 kadang, 12, kadang ada perempuan kadang daripada besar, kadang ada, macam dia agak macam ni. Kadang orang tengok, dia tak kata comel ni, dia tu, oh ni cantik ni, ada cantik pula kan. Jadi itu boleh batal wuduk. Kan, itu kalau sentuh tu batal wuduk. Jadi itu tak disyaratkan baligh. Itu tak disyaratkan baligh kan. Jadi sentuh, bersentuh antara kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi. Okay, yang ajnabi, jap. Yang ajnabi, apa maksud ajnabi? Ajnabi ni maksudnya iaitu orang yang kat bawah tu ada tulisan lelaki, iaitu bukan saudara dekat yang sah dikahwinkan dengan seorang perempuan. Ialah mana orang yang boleh kahwin lah. Lelaki dan perempuan tu boleh kahwin. Dari segi Islamnya sah kahwin. Kalau mereka nak nikah, sah nikah. Jadi bila sentuh macam tu, maka batal wuduk. Jadi termasuklah di sini isteri. Di sini yang kena tahu, termasuk di sini ialah isteri. Kerana isteri ni, walaupun dia isteri, tetapi dari segi batal wuduk ialah batal wuduk. Sentuh isteri ialah batal wuduk. Ini adalah dalam mazhab Syafi'i. Dan kena tuan-tuan dan puan kena tahu, kita sekarang bukan nak cerita dalil panjang lebar, tapi mazhab Syafi'i ada dalilnya. Kan, jangan kata tak ada dalil ke ni. Mazhab lain dia tak batal. Contoh macam mazhab Hanafi, mereka sentuh suami isteri tak batal. Mazhab mereka. Tapi mazhab kita, isteri ni kan kita dah kahwin dan dia boleh kahwin lah. Kita kahwin dengan isteri kita kerana dia tu asalnya perempuan ajnabi, kita buat ajnabi, maka kita boleh kahwin. Jadi kalau sentuh dia termasuk, maka batal kita punya wuduk. Okey, baik. Okey, yang ajnabi tanpa lapik kan. Jadi ni sentuh ipar batal lah wuduk. Contoh kata saya ada isteri saya. Isteri saya ada adik beradik. Saya boleh tak kahwin dengan ipar saya tu? Mungkin waktu ketika isteri saya ada, saya tak boleh kahwin dengan dia. Ada tu maksud saya hidup lagi, tak diceraikan. Tapi kalau lah contoh kata berlaku, kita dah pisah dengan isteri atau dia dah mati. Dia mati terpisah, maka waktu tu kita boleh kahwin dengan ipar kita tu. Sekarang hukum dah boleh kahwin. Maka senang, maksudnya waktu tu sentuh dengan dia ialah batal wuduk.
haram dan batal wuduk kan. Tak boleh. Semasa wuduk itu tak boleh kan. Dia kaedah dia, mana-mana wanita yang boleh, kaedah dia tuan haji ingat, mana-mana wanita yang kita boleh kahwin dengan dia, dari segi Islam kita boleh kahwin dengan dia, walaupun boleh kahwin itu masa akan datang. Time tu tak boleh kahwin kerana kita bukan ada hubungan dengan, contoh kata kita isteri, ataupun dia itu ialah isteri pakcik kita, kerana pakcik kita masih hidup, tak boleh sentuh dengan dia semua. Dia mana makcik yang kahwin dengan pakcik kita, waktu tu semua tak boleh sentuh. Tapi bukan maknanya kita tak boleh kahwin dengan dia, tapi akan datang kita boleh kahwin. Kalaulah sebagai contoh, isteri tu diceraikan, kita boleh kahwin dengan ipar, ataupun pakcik kita tu mati, isteri dia tu kita boleh kahwin. Dari segi hukum, bukan tanya kau nak kahwin kita nak kahwin, tapi poin dia dari segi hukum boleh kahwin. Maka mana-mana wanita macam ni dikira ajnabi. Dan bila ajnabi, maka sentuh dia ialah, mana hukum hakam dengan lelaki perempuan tu tak boleh. Sentuh dia batal. Berkhalwat dengan dia haram. Berkhalwat dengan dia, duduk dengan dia haram. Apa lagi? Melihat pada aurat dia juga tak boleh. Dia kira wanita lain. Sambung. Ya, sebenarnya saya sengaja sentuh bab ipar ni kerana banyak orang terlepas pandang bab ipar. Bersalam. Salam ipar tak boleh salam. Kan ipar adalah tak boleh salam. Sentuhan dengan dia ni. Sebab kerana dia dikira ni. Apa lagi? Khalwat. Khalwat selalu berlaku. Kerana apa? Adik perempuan bini kita, kakak dia duduk rumah kita. Bini kita pergi kerja, kita duduk dengan dia. Sebab tu Nabi kata ipar ni hukum dia ialah mati. Nabi kata mati. Mati maksud apa? Maksudnya dia punya mudarat dia sangat besar. Kadang-kadang boleh berlaku dia demikian. Okey, tu dah masuk sikit cerita lain. Tapi kita nak cerita iaitu sentuh kulit lelaki perempuan maka batal yang ajnabi. Yang dewasa yang ajnabi tanpa lapik maka batal wuduk. Okey, nombor 4. Nombor 4 iaitu menyentuh kemaluan manusia atau lingkaran. Okey, menyentuh kemaluan manusia atau lingkaran lubang duburnya dengan tapak tangan atau perut jari. Okey, pertama tapak tangan. Tapak tangan dan perut jari. Maksud macam ni, ulama kata senang. Bila kita temukan antara tangan ni, maka semua tu. Ni tapak tangan dan jari tu. Jari sekali lah. Jari yang dia punya perut jari dan juga perut tapak tangan. Bila kita sentuh kemaluan manusia, kemaluan depan ke belakang ke kubul dubur ke, maka menyebabkan batalnya wuduk. Dan wuduk batal. Okey, sentuh kemaluan manusia. Okey, kita pergi yang depan dulu. Lelaki kalau sentuh, mana yang batal? Untuk orang lelaki kalau sentuh, yang dia sentuh tu kalau batang. Sentuh batang, iaitu dalam bahasa Arab panggil zakar. Itu yang batal. Yang bawah tu tak batal. Dia punya gudi tu tak batal. Tu tak batal. Tak panggil lah kan. Tu semua tak batal. Okay. Jadi yang batang tu yang sentuh yang batal. Tapi kalau bawah tu sentuh, tempat telur tu yang tutup telur tu itu tidak batal. Untuk wanita ialah sentuh pada bibir farajnya, maka tu batal. Okey, kalau sentuh pada tempat yang tumbuhnya bulu sekitar tu, itu tak batal. Tempat biasa tumbuh bulu itu semua tak batal. Jadi kalau lelaki batang, kalau perempuan pada bibir farajnya yang tepi tu, itu yang menjadi batal. Baik, okey. Sekarang ni, okey, sama ada dia sentuh ni dia punya sendiri atau orang lain punya. Dia punya sendiri atau orang lain pun punya. Okey. Atau lingkaran lubang duburnya. Okey, kalau pada punggung lah, lingkaran dubur. Dan kita maksudnya bila dia duduk, lingkaran dubur yang berlipat-lipat tu. Kan, yang ada klepet-klepet tu. Itu yang sentuh batal. Senang cerita maknanya kawasan yang lembap tu. Tempat yang lembap tu pada lubang punggung, itu je yang kalau sentuh batal. Kalau sentuh tu, ni panggil apa tak kan? Panggil apa ni? Ni panggil apa ni? Ni apa-apalah panggil. Kan, punggung lah, punggung tu tak batal. Yang maksudnya dalam tu, lubang tempat keluar tahi itu. Situ sentuh yang lembab tu, itu sentuh yang jadi batal dia punya ni. Okey, dengar. Selalu berlaku. Okey, kadang ibu macam ni satu macam perempuan. Kadang ibu dia basuh najis anak dia. Anak dia kecil lagi. Tak kisahlah anak lelaki ke perempuan, dia sentuh kemaluan anak dia kerana dia basuh. Batal tak wuduk? Batal wuduk. Faham? Sini bukan masalah ada nafsu tak ada nafsu, bukan. Masalah ni ialah 2 point dia. Sentuh kemaluan. Sentuh kemaluan manusia. Sendiri punya, orang lain punya, dah balik, belum balik, semua batal.
Jadi kalau wanita terutamanya yang basuh, saya sentuh, wanita yang biasa basuh najis anak. Kan dia dah ambil wuduk, tiba-tiba anak dia berak pula, kan? Gaduh dengan suami dah, bang tolong basuh. Awak lah punya kerja. Ni awaknya, ni suaminya jawapan. Biasalah suaminya jawapan. Ni awak lah kan. Ni. Okey. Okey, dia pun pergilah kan pengorbanan isteri, maka dia pun turun pergi basuh. Kan, dia kadang-kadang basuh, dia sentuh kemaluan anak dia. Jadi itu semua batal dia punya wuduk dia. Kena ambil wuduk semula. Okey. Okey. Okey, kalau sentuh binatang punya. Kau tengok kuda. Cantiknya. Dah ni nafsu pelik ni. Kan, ini pelik kan. Tengok kuda pun jadi. Dia pun mula menyentuh. Tak batal. Kan tak batal. Sebab dia mesti manusia. Dia mesti manusia. Kuda bukan manusia. Kan, maka tak batal kan. Okey, baik. Okey, perkara yang diharamkan sentuh kemaluan, dia tak panggil kemaluan dah. Sentuh apalah alat ni. Sentuh orang utannya. Orang juga tapi hutan. Pun tak batal. Kan? Tapi tak batal. Jadi ada dua jenis orang. Kalau orang betul, batal. Kalau orang tak betul, orang hutan tak batal. Okey, baik. Okey. Kan? Okey, perkara yang diharamkan ketika hadas kecil. Okey, faham ya tuan? Okey, ingat ni. Batal wuduk ni kena ingat. Sebab dia 4 je. Ingat bahasa Melayu pun tak apa. Tapi poin kadang-kadang kena ingat. Apa dia perkara yang boleh batal wuduk, perkara yang tak boleh batal wuduk. Kadang ada orang diingat benda tu batal wuduk, tapi kadang tak batal. Kan, ada kadang-kadang diingat benda tu batal wuduk. Tak batal, kan? Macam kadang mazhab lain, kalau mazhab lain, ada perkara yang batal wuduk, tapi mazhab kita tak batal. Contoh macam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi keluar darah batal wuduk. Mazhab Hanafi lah, saya kita sentuh sikit. Mazhab Hanafi, keluar darah batal wuduk. Kan? Keluar darah, contoh kata keluar darah kan, batal wuduk. Kan, kalau kita tak batal wuduk, cuma najis je lah, bersih je lah darah tu. Maksudnya, kalau darah tu sengaja dikeluarkan, kena bersih lah, cuci lah darah tu, tapi tak batal wuduk. Mazhab Hanafi, ketawa berdekah-dekah, batal wuduk. Ketawa berdekah-dekah. Mazhab Hanbali, minum susu unta batal wuduk. Makan daging unta, maksudnya susu unta batal wuduk. Jadi itu mazhab lain. Sendawa tak? Sendawa ada, tak pasti mazhab mana. Tapi nak ceritanya empat perkara ni mazhab Syafi'i. Jadi yang kita kena tahu yang mazhab Syafi'i punya. Okey, baik. Perkara yang diharamkan ketika hadas kecil. Okey, sekarang perkara yang diharamkan ketika hadas kecil. Tadi kita dah tahu dah, ada hadas besar, ada hadas kecil. Okey, baik. Hadas kecil mana batal wuduk lah, mana tak ada wuduk. Okey, man intaqadha wudu'uhu harama alaihi arba'atu asya' as-salat wa tawaf wa masul mushafi wa hamluh. Sesiapa yang terbatal wuduknya maka haram ke atasnya 4 perkara. Solat, tawaf, kan? Tawaf tak boleh. Solat dan tawaf. Okey, kalau sa'i boleh tak? Boleh. Sa'i tanpa wuduk boleh. Okey. Menyentuh mushaf Quran tu tak boleh. Okey. Pun haram. Okey, lagi membawa mushaf. Bawa mushaf ni tanggung. Kan? Jadi contoh tuan tak ada wuduk. Ni mushaf Quran. Angkat haram hukumnya. Mana angkat tak boleh. Ataupun apa yang dinamakan sebagai angkat. Kan, apa yang dinamakan sebagai angkat? Dia ada pen. Dia buat macam ni. Dia angkat. Nampak bentuk angkat. Tu kira tak boleh. Tu haram. Mushaf Quran. Okay, kalau lah contoh kata macam dia tak ada wuduk. Contoh kata dia baca Quran, tiba-tiba terkentut. Dia nak ambil wuduk, malas betul. Jadi dia selak Quran guna pen ke atau tapi dia selak je. Selak tu tak kira angkat. Tapi kalau angkat macam ni, itu nama tanggung, angkat. Itu tak boleh. Sebab tu dia guna lafaz hamal. Bahasa Arab panggil hamal. Hamal maksudnya tanggung. Jadi bila tanggung bawa maka semua haram. Okey, sambung. Okey, kita nak cepat ni. Kan? Okey, perkara yang diharamkan ketika junub. Mana keluar mani lah kan. Maknanya atau berjimak ke. Okey. Jadi perkara yang diharamkan ketika junub. Wa yarumu 'alal junubi sittatu asya' as-salatu wat tawafu wa masul mushafi wa hamlu wal lubtu fil masjid wa qira'atul Quran. Okey. Dia ada sikit tambahan dari tadi kan. Kalau tadi 4 je. Yang ni orang berjunub pula, haram kata orang berjunub 6 perkara. Solat, okey. Tawaf, menyentuh mushaf, bawa mushaf sama macam tadi. Tapi dia tambah lagi apa dia? Nombor 5, menetap dalam masjid. Syarat dia mesti masjid. Menetap dalam masjid. Surau tak ada masalah. Orang Kelantan ada balasoh kan pun tak ada masalah kan. Balasoh kan orang Kelantan kan. Diorang ada sekarang surau macam madrasah, diorang panggil balasoh. Kadang-kadang peranan macam surau, kadang diorang buat semayang, kadang setakat pengajian agama, itu semua tak ada masalah. Okey, jadi tak boleh menetap dalam masjid. Apa maksud menetap?
Apa yang dimaksudkan menetap? Menetap maksud berhenti. Itikaf lagi tak boleh. Dia maksudnya poin dia memang berhentilah. Okey, mana orang berjunub kan? Maknanya kalau contoh kata dia setakat lalu tanpa berhenti, maka boleh. Contoh tu tandas situ. Ni masjid. Katalah contoh kata ni masjid. Dia lalu dia tanpa berhenti. Maka itu boleh. Tapi cuma makruh lah, makruh. Tapi masih lagi tak haram. Tapi kalau dia stop, berhenti, atau haram. Ataupun satu lagi haram juga, dia pusing-pusing, dia berlega-lega pula, maka itu juga haram. Okay, kadang-kadang berlaku, kadang sebagai contoh, kadang mungkin berlaku, kadang ada orang diiktikaf dalam masjid. Iktikaf, tak salah iktikaf, dia niat ke tidak, tapi dia duduk dalam masjid. Tiba-tiba dia tidur. Dalam tidur, bidadari datang. Bidadari masjidnya. Kan? Jadi bidadari datang dalam tidur dia. Maka dia pun terkeluar air mani. Waktu tu apa dia kena buat? Dia tersedar. Dia tak boleh tunggu. Cepat-cepat kena keluar. Jadi dia tertidur, terkeluar tu dimaafkanlah. Tapi cepat-cepat kena keluar. Segera keluar daripada masjid. Okey? Baik. Lagi membaca Al-Quran. Maknanya orang yang berjunub juga tak boleh baca Al-Quran. Okay, kalau orang setakat berada kecil, masih boleh baca Quran. Yang tak boleh ialah pegang atau angkat. Tapi baca Quran boleh lagi. Tapi kalau orang berjunub, tak boleh baca Quran. Baca Quran pun tak boleh. Okay, baik. Okay, perkara yang diharamkan ketika haid pula. Okay, wa yarumu bil haidi 10 asya. Wa yarumu bil haidi 10 asya. As-salatu wat tawafu wa masul mushafi wa hamlu wal lubtu fil masjid wa qiraatul Quran wa saumu wa talaqu wal mururu fil masjid in khafat talwithahu wal istimta'u bima baina surati war rukbah. Okey, 10 perkara yang diharamkan dengan sebab haid. Okey, 10 perkara yang diharamkan dengan sebab haid. Atau sebenarnya sama, haid dan nifas. Nifas pun sama. 10 perkara yang diharamkan dengan sebab haid juga sambung, iaitu haid dan cuma di sini jap. Tapi ini secara umumnya boleh juga nifas, cuma ada perkara yang nifas tidak. Okey, tak apalah. Okey, yang pertama, solat, solat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, iaitu makna tanggung mushaf dan juga bawa dia. Lagi yang kelima, menetap dalam masjid. Okey, perempuan uzur kan, tetap dalam masjid. Ni saya selalu kadang-kadang kena ambil berat. Ini selalu kadang-kadang berlaku pada biasanya majlis pernikahan. Orang buat nikah dalam masjid. Okay, nikah dalam surau dan dewan tak berlaku masalah isu ni. Yang kadang orang nikah dalam masjid. Jadi kadang kena ambil berat. Kan orang nikah dalam masjid, kadang pengantin tu sendiri uzur. Tapi kadang takkan nak bagi tahu, dia malulah. Kan? Kadang dia pun malu nak bagi tahu. Tapi orang dah suruh dia masuk dalam masjid. Kan? Jadi waktu tu kadang ni. Kadang kadang bukan masalah pengantin, kadang orang yang hadir. Kadang orang hadir main langgar je. Masuk dalam masjid kan. Jadi itu tak boleh. Satu lagi kan, contoh kadang-kadang macam kadang-kadang masjid, katalah ni masjid tu, kaki yang luar tu, yang tempat tuan-tuan haji ni duduk atas kursi tu, itu dipanggil macam, dia bukan kaki lima, ni luar, macam kita panggil macam beranda. Itu juga hukum masjid. Itu kena tahu, itu hukum masjid. Dipanggil rahabah masjid. Rahbatul masjid fi hukumil masjid. Kalau masjid lah, itu juga hukum masjid. Itu hukum masjid. Jadi kalau dia nak hadir, dia duduk bawah tu. Kalau nak hadir juga tak boleh kan. Ni kena tahu. Sebab dia kata ni. Tapi kalau turun tangga bawah tu dah kira luar. Kalau lah kata ini masjid, dia naikkan masjid. Okey. Tak masuklah. Surau tak ada isu. Tak ada masalah. Yang saya kata ni kalau masjid. Mana macam ni? Masjid kan? Okay, ni memang masjid. Katalah ini masjid. Ini masjid. Tu tepi tu, yang kapit hijau tu. Itu pun dihukumkan masjid. Kena tahu itu dihukum masjid. Jadi tu. Tapi kalau bawah tu, turun tangga tu, mula tangga tu, maka itu tak dikira sebagai masjid. Jika kadang perempuan kan naik, kan kadang dia naik duduk kat belakang, kaki lima tu. Jadi kadang, sebab itu kadang zaman ni kadang ada baik juga, kadang-kadang kalau kita tahulah adab masjid tak dapat dijaga, orang kadang jadi, kadang mungkin keluarga kita jaga, tapi kadang orang-orang saudara mara yang datang, bukan semua yang kuat agama, kadang belajar pun tak. Jadi kadang kalau dikhawatiri takut ada orang yang melanggar hukum mahkam masjid, ada baiknya juga akad nikah dibuat di luar masjid. Okey? Ada baiknya. Buat kat dewan ke, ataupun sediakan ruang ni. Alhamdulillah sekarang ni pun banyak masjid dah buat inisiatif yang mana mereka sediakan ruang nikah di luar masjid. Macam Masjid Sikamat dan beberapa masjid yang, dan itu adalah satu
satu inisiatif yang baik. Okey, baik. Tapi kalau surau tak ada isu. Surau dia yang ini syarat dia mesti masjid. Okey. Okey, tadi 6 menetap dalam masjid. Yang nombor 6 membaca Al-Quran. Okey, ini sama. Kan, membaca Al-Quran. Ini biasa timbul masalah kat perempuan. Kadang-kadang ada perempuan hafizah. Kadang ada perempuan hafizah. Dia hafal Quran. 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, 4 juzuk, 5 juzuk, 6 juzuk. Dah hafal. Kalau dia tak ulang, takut terlupa. Dan ialah melupakan Quran tu hukum dah haram. Macam mana cara dia? Cara dia ialah dia jangan baca Quran, tapi dia ada alternatif lain, iaitu dia dengar Quran. Kadang-kadang biasanya kalau belajar hafizah ni, orang belajar hafiz, dia ada dia punya pasangan kan, dia buat pasangan-pasangan. Jadi kalau contoh kata dia uzur, jadi boleh dipasangkan kawan dia tu yang tak uzur. Jadi apa-apa juzuk yang dia nak ulang, kawan dia tu yang bacakan. Satu inisiatif. Atau satu lagi cara ialah dia dengarlah Quran. Sekarang macam kan, kalau contoh dia dengar Quran. Jadi dia jangan baca, dia jangan ikut, dia dengar. Kalau dia ulang dalam hati tak ada masalah. Yang tak boleh tu baca tu kat mulut. Bila sebut baca tu dia ada mulut. Kalau ulang dalam hati tak ada masalah. Kalau contoh kata dia dengar Quran atau kawan dia baca Quran. Sambil tu dia macam dia mengulang dalam hati, tu tak ada masalah. Yang tak boleh ni baca tu maksudnya di mulut. Okey, walaupun baca. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tu dia baca tu. Maka tak boleh kesambung. Yang ketujuh puasa. Wanita juga yang haid nifas tak boleh puasa. Yang ke-8 talak. Talak ni maksudnya ni. Tapi talak ni bukan dia lah. Perempuan boleh talak. Maksudnya suami dia haram talak isteri ketika haid. Dipanggil talak bid'i. Talak bid'i. Talak bid'ah atau juga dipanggil talak bid'i. Ada istilah. Talak, satu dipanggil talak sunnah, talak sunni. Satu talak dipanggil talak bid'ah atau talak bid'i. Talak bid'ah ni maksudnya talak ketika isteri tengah haid. Okey, jadi satu orang kalau suami dia lepaskan talak kepada isteri dia ketika isteri dia tengah haid, apa hukum talak tu? Berdosa. Tapi siapa yang berdosa ni? Suami lah, isteri tak berdosa. Tapi satu perkara, talak jatuh tak? Talak jatuh. Faham? Talak jatuh tetapi perbuatan tu dosa. Tapi talak tetap jatuh. Perbuatan dosa. Okey, nombor 9, lalu dalam masjid. Ni pun haram. Jika dia khawatir akan mencemarkan masjid. Lalu dalam masjid pun haram bagi wanita. Tapi kalau kata dia khawatir mencemarkan masjid. Tapi kalau contoh kata dia pakai dia punya pampers tu, jadi dia tak khawatir, dia boleh lalu lah. Dengan syarat jangan berhenti. Dengan syarat jangan berhenti di dalam masjid. Okey, baik. Nombor 10, berseronok-seronok dengan anggota antara pusat lutut. Berseronok-seronok dengan anggota di antara pusat dan lutut. Ini maksudnya dengan suami dia. Dengan suami dia. Seronok-seronok ni maksudnya ialah mana sentuh kulit. Mana bila isteri tengah uzur, tengah didatangi haid, maknanya suami tak boleh bersentuh kulit antara pusat sampai lutut. Perbuatan tu haram. Okay, kenapa? Sebab kerana dia akan boleh terjebak berjima. Dia akan membawa berjima. Benda tu dia akan mendorong. Kan? Kawasan situ pula kawasan yang agak sensitif. Jadi dia akan menyebabkan mendorong kepada jima, kan? Jadi itu pun tak boleh. Jadi mana mubasyarah? Mubasyarah tu maksudnya iaitu maknanya dia sentuh kulit lah. Kan? Maksudnya dia ni dipegang kawasan-kawasan situ tak boleh. Okey, sambung. Okey, itu jadi berkenaan dengan 10 perkara. Okey, apa benda boleh buat, apa benda tak boleh buat. Okey, lagi. Sambung. Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Okey, kita langkau. Okey, lepas tu masuk tayamum. Lepas tu golongan yang tak dihormati oleh syarak. Lepas tu masuk syarat sah tayamum. Tu semua kita langkau. Kemudian rukun tayamum pun langkau. Okey, perkara yang membatalkan tayamum, tu langkau lagi. Ni dipanggil istihalah, perubahan daripada najis kepada suci. Tak apalah, terlangkau. Okey. Kemudian pembahagian najis. Tak apalah, ni langkau pembahagian najis. Okey, tak apa, bacalah pembahagian najis ni. Ni ada baik juga tahu. Sebab kadang-kadang kita takut kan. Kerana kita nak sebab syarat wuduk mesti kena bersuci. Jadi bersuci daripada najis. Jadi kita tengok, okey, pembahagian najis. Faslun an-najasatu thalatha. An-najasatu thalathun. Mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i adima.
Wal mukhaffafatu baulus sabi alladhi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulain. Wal mutawassitatu sa'irun najasat. Okay, baik. Najis ada 3 bahagian. Pertama iaitu mughalladhah, mukhaffafah, mutawassitah. Mughalladhah maknanya beratlah, berat. Mukhaffafah makna dari segi terjemahlah, terjemahan ringan. Mutawassitah ni pertengahan. Okey, najis mughalladhah ialah najis anjing, ialah najis anjing dan babi serta keturunan salah satu daripada kedua-duanya. Kan, contoh kata kambing kahwin dengan anjing, dapat anak nama Ambing. Jadi anak tu dia kira najis mughalladhah. Anak tu dia kena dia. Okay, najis tu macam mana boleh berlaku? Satu, kadang-kadang contoh kan tai anjing dan babi lah. Tai dan babi. Okay, kadang satu lagi, kalau contoh kata kita terkena kat dia, semata-mata terkena tu tak tentu najis lagi. Dia kalau berlaku basah, kena, maka barulah dikira najis. Contoh katalah tangan kita kering, anjing itu pun kering, kita pegang. Katalah kita pegang, tu tak berjadi, tak timbul masalah najis. Tapi salah tu lembab, sama ada dia lembab atau tangan kita lembab, pegang, maka jadi najis. Kadang kalau anjing lalu satu tempat, kita nampak kering, tak ada masalah, dia kira hukum dengan suci lah. Kan, anjing lalu tempat kan, kita kira hukum dengan suci. Lagi-lagi kalau luar tak ada masalah lah. Kan, dia lalu, maka atau babi ke, maka itu dihukum dengan suci. Kalau tak ada basah. Okay, kalau basah salah tu, maka dia najis. Okay, sambung. Jadi kalau najis mughalladhah ni kenapa? Cara sucinya ialah dengan cara samak. Samak maknanya 7 kali basuhan. Sekali dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Air tu campur dengan tanah, lepas tu ratakan tempat tu sekali dia. Lepas tu 6 kali lagi cuci air biasa. Okey, cuci air mutlak. Okey, najis mukhaffafah. Ni kena ambil berat ni. Ni kena ambil berat. Apa dia masukkan dengan najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah kencing bayi. Tengok, bayi lelaki, perempuan tak masuk. Kencing bayi lelaki, tapi tak ambil itu. Kencing bayi lelaki yang tidak makan melainkan susu dan belum berumur 2 tahun kamariah. Kencing bayi lelaki, satu. Yang kedua, dia tak makan melainkan susu. Mana makanan utama dia susu. Kan, makanan utama dia adalah susu. Kan, katalah dia minum susu formula, termasuk. Susu formula juga termasuk. Kita bagi dia susu kambing, kan, pun termasuk. Tapi poin dia ialah susu. Okay, katalah biasa kadang bila kanak-kanak baru lahir, ada diberi kepada mereka tahnik. Orang Melayu panggil pecah mulut, tahnik. Bila tahnik tu kan dia ada makan kan, dia ada makan sikit kurma, itu tak ada masalah, itu tak dikira kan. Dia makan tu dia sikit kan, dia makan tu sikit kan, jadi tu tak ada masalah. Kadang-kadang kanak-kanak tu contoh kata dia ada sakit, diberi makan ubat sikit, yang mana bukan susu, diberi makan ubat, itu tak ada masalah. Tapi jangan sampai, jadi secara umum kanak-kanak bila kecil ni makanan utama dia adalah susu. Kalau dia ada macam makan ubat, tak ada masalah, sikit. Tapi kalau sampai benda tu dah bertukar di makanan, maka jadi apa? Tak. Jadi kencing itu jadi najis mutawassithah pula. Contoh kadang-kadang tu sampai umur 6 bulan, mula dia minum susu. Lepas tu mak dia dah mula campur Nestem sebagai tambahan kepada ni tu. Kadang-kadang kanak-kanak tu dia tak cukup, dia macam lapar, campur Nestem, dah tak. Najis dah kira mutawassithah dah. Okey, sambung. Satu lagi, belum berumur 2 tahun. Tu kena ambil berat. Maknanya najis mukhaffafah ni, tuan-tuan dan puan kena ambil berat. Di sini ada 3 syarat jadi najis mukhaffafah, ada 3 syarat. Pertama, bayi tu lelaki. Kalau bayi perempuan tak kisah berapa umur pun, kalau baru lahir, tu terus mutawassithah najis dia. Syarat kedua, bayi lelaki tu tak makan melainkan hanya susu. Dengan saya datang tadi perkara yang berkaitan, dan bayi tu belum cukup 2 tahun kamariah. Maknanya dia belum sampai 2 tahun kamariah. Okey. Yang ketiga, najis mutawassithah adalah selain najis-najis tersebut. Mana selain najis-najis
selain najis-najis mughallazah dan mukaffafah, maka dipanggil najis mutawassitah. Okey. Cepat. Okey, kita nak ni, kita laju. Cara menyucikan najis. Okey, faslun al-mughallazatu taturu bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha idaun nabi turab. Wal mukaffafatu taturu bi rashil ma'i 'alai ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Wal mutawassitatu tanqasimu 'ala qismain, 'ainiyatun wa hukmiyah. Al-'ainiyah allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa riha wa ta'miha. Wal hukmiyatu allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Okey, baik. Najis mughallazah. Tadi kan dia beritahu najis 3. Sekarang macam mana cara menyucikan najis? Najis mughallazah disucikan dengan 7 basuhan selepas menghilangkan zatnya. Salah satunya dengan air tanah. Ni saya dah terang tadi dah. Cuma satu perkara kena ambil berat. Zat najis tu kena hilangkan dulu. Tu pastilah. Makna pertama, zat najis tu dah hilang, maka barulah mulakan samak. Barulah mulakan basuhan tu. Macam contoh tarik kan. Buang tu tarik tu. Jangan dia pergi curah air kat situ je. Mana buang tu. Kalau contoh kata anjing. Kita nampak dia ada pijak. Kita nak bersihkan dia. Jadi hilangkan dulu tapak kaki anjing tu kat situ. Lepas tu barulah ni. Tapi kalau contoh kata kita basuh tu terus hilang, tak ada masalah lah. Okay, baik. Jadi najis mukhaffafah ni, iaitu kencing bayi lelaki yang belum cukup 2 tahun tu. Najis mukhaffafah disucikan dengan direnjis dan diratakan air ke atasnya serta hilang zatnya. Tu kena tahu maknanya apa maksudnya. Kalau kanak-kanak ni kan, yang bayi lelaki ni, kalau contoh kata dia kencing, memadai buat apa? Kita lap dia. Lap, lepas tu apa buat? Ambil air renjis. Nampak macam air tu dah agak rata kan, kena tempat yang dia kencing tu dah kira suci. Mana-mula kita lap, lepas tu kita renjis, ambil air renjis, dan mana-mana dah mula rata kat situ, maka dah kira suci. Ini untuk apa? Najis mukhaffafah. Okey. Tapi kalau mutawassitah tak boleh. Pakai white tissue. Okey, syarat menyucikan najis ialah mesti kena guna air mutlak. Syarat menyucikan najis ialah, mana kita kata asal pada menyucikan najis tu air mutlak. Kandungan white tissue, air tu adakah air mutlak? Dia bukan. Kan, setahu dia air yang dah campur dengan bahan lain. Dia nak tahan kan? Kerana dia campur dengan pewangi. Bila campur dengan pewangi, bukan dia air mutlak lagi. Kan? Dia bukan lagi air mutlak lah lagi. Jadi kalau dia syarat dia mesti gunakan air. Kan? Jadi kalau tu ni, jadi kalau white tissue tu cara dia, contoh kalau nak gunakan white tissue tu, itulah saya kandungan white tissue tu air mutlak atau tidak? Rasa dia tidak lah, setahu saya tidak kan. Air mutlak. Rasa tidak kan. Kerana biasanya air tu kan dia tak pewangi pula. Kalau dah pewangi jadi mutaghayyir. Kan air mutaghayyir tak boleh buat bersuci najis. Jadi cara dia kalau contoh macam tu, maknanya ibu tu lap lah pakai tisu yang dibasahkan dengan air, yang bukan white tissue ni. Kan, basah dengan air, lap. Lepas tu cukup lah. Kan. Biasa kadang kencing yang dalam pampers, dah terlekap dekat pampers tu dah. Jadi memadai dengan ibu tu ambil tisu kering, basahkan, lap. Lepas tu dia nak lap dengan apa nama ni? White tissue, tak ada masalah. Kan? Okey. Najis lagi-lagi lah pula kerana budak tu berak. Kan, yang kita kena faham, najis mukhaffafah ni ada kencing bayi lelaki. Taib memang confirm najis mutawassitah. Okey, baik. Najis mutawassitah boleh terbagi pada 2 bahagian, iaitu pertama najis ainiyah dan najis hukmiyah. Okey, najis ainiyah, mana najis ainiyah, najis mutawassitah yang ainiyah ni ialah najis yang mempunyai warna, bau dan rasa. Maka mesti dihilangkan warna, bau dan rasanya. Hilangkan bau, warna, bau dan rasa. Basuhlah, kita hilangkan, lepas tu kita basuh. Mesti basuh dengan air mutlak, air lalu ke air. Okay. Najis hukmiyah ni jarang berlaku lah. Najis hukmiyah ni jarang berlaku. Ialah najis yang tak mempunyai warna, bau dan rasa. Maka memadai anda melalukan saja air kat atasnya. Contoh kata macam ni. Kat situ, contoh kata kat lantai tu ada anak kita pernah kencing. Dan dia dah besar lah, dia kencing. Tapi dia terbiar lama. Kita tak pernah basuh. Terbiar lama bertahun-tahun.
Bila dah terbiar lama kat situ bertahun-tahun, tapi kita tahu situ memang pernah ada kencing kat situ, tapi tak pernah basuh. Bila dah terbiar lama, kering dah. Tanda najis pun tak ada, apa pun tak ada, bau pun tak ada dah. Nampak macam tak ada benda dah, tapi tetap ada najis kerana kita tahu tak pernah ada orang bersih kat situ. Jadi waktu tu najis tu dah tak ada apa-apa dah, tapi tetap ada, maka dipanggil najis tu hukmiyah. Ni tu saya kata ni jarang berlaku. Keadaan macam ni jarang berlaku. Maka cara dia iaitu dengan madai kita ambil air lalukan sekali macam tu. Cukup. Baik. Okey, haid dan nifas. Oh ni kejap saya nak target. Okey, uzur solat syurut. Okey, depan tu dah masuk syarat sah solat. Okey, baik. Okey, haid dan nifas. Okey, aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibu sittun aw sab'un wa atharu 15 yawman bilayaliha. Aqallu turi bainal haidataini 15 yawman wa ghalibu 24 yawman aw 23 yawman wala hadda li aktharin. Aqallu nifasi majjatun wa ghalibu 40 yawman wa atharu 60 yawman. Okey, fasal 21. Tempoh minimum haid ialah sehari semalam. Tempoh minimum haid ialah sehari semalam. Dia mesti kena sehari semalam, itulah paling kurang haid, kan? Tempoh kebiasaannya ialah 6 atau 7 hari. Manakala tempoh maksimumnya ialah 15 hari 15 malam. Tempoh maksimumnya ialah 15 hari 15 malam. Biasanya seminggu lah. Maksimum 15 hari 15 malam. Ni kadang pertanyaan yang biasa timbul oleh wanita. Sebenarnya kita kerana masa, tapi saya sentuh sikit. Saya dalam majlis ni kita cuba sentuh yang penting-penting. Okay, kalau nak setiap benda nak halus, nak perhalusi, itu kena ambil masa. Okay, kadang berlaku pada perempuan. Katalah contoh kata 1 hari bulan. 1 hari bulan dia keluar darah. Tiba-tiba hari tu keluar, besok patut 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan, 5 hari bulan berhenti. Kan? Tiba-tiba 6 keluar balik. Lepas tu berhenti. 7 keluar balik. 6 keluar balik. Lepas tu berhenti. 10 hari bulan keluar balik. Lepas tu berhenti. Lepas tu 12 hari bulan keluar balik. Lepas tu terus berhenti. Ini mana satu dah kira haid ke tak haid ni? Semua itu ialah haid. Dan tempoh yang ada berhenti tu, selagi belum cecah 15 hari, selagi tak sampai 15 hari, itu semua dikira haid. 1 hari bulan yang keluar, itu pun confirm lah haid. 2, 3 yang tak keluar tu, yang maksudnya tak keluar, tapi lepas tu keluar balik, itu semua haid. Last dia bila? Selagi belum sampai 15 hari. Dia tu last dia sampai, selagi belum sampai 15 hari. Okay, katalah sebagai contoh, kadang berlaku satu wanita keluar 1 hari bulan, tiba-tiba sampai seminggu tak keluar, dia pun dah kata ni agaknya dah suci kot. Maka dia pun mandi, dia solat. Tengok-tengok 10 hari bulan keluar balik. Lepas 10 hari, 9 hari, 10 hari bulan keluar balik. 10 hari bulan ialah keluar balik. Maka dia dah solat dah ni. Jadi apa hukum dia? Itu kira haid. Itu dia kira haid. Jadi dia dah solat dia tu, dia dah solat balik kan, dia ingat dia dah suci, tapi lepas tu tiba-tiba keluar balik, itu dia kira haid. Poin dia ialah bila antara yang keluar pertama dengan keluar yang awal belum 15 hari, tak sampai 15 hari. Tapi kalau dah 15 hari, maka itu dikira darah sakit, darah istihadhah, dan ada perinciannya dalam perbicaraan haid. Ni saya sentuh yang penting-penting dia. Kalau nak ni dia istihadhah pula ada lagi macam-macam bentuk. Istihadhah dia, bab istihadhah ni, bab darah sakit tu sampai 7 keadaan. 7 surah, 7 keadaan tu panjang. Semua dalam tempoh tu semua tak boleh puasa lah. Tak boleh puasa. Contoh kata kan, dia mungkin selepas minggu dia tak keluar. Lepas tu dia pun dah solat, dia mula puasa. Tengok hari ke-10 keluar balik. Maka segala solat dia, kalau solat tak payah qada lah, tapi puasa. Puasa dia tu tak kira, dan nanti kena qada lah. Dan puasa tu kena qada. Kan? Puasa tu nanti kena qada semula. Okey, baik. Kenapa? Kerana terbukti sebenarnya dia belum suci lagi. Tapi kalau dia solat tu, dia tu dimaafkan. Maknanya dia bukan sengaja nak solat, dia ingatkan dia dah suci. Cuma biasanya wanita ni dia ada adat. Dia melalui adat dia tahu kebiasaan dia boleh tahu kan. Cuma kadang ni lah
kadang-kadang melalui pemakanan dan kadang-kadang makan setengah ubat ni, kadang kitaran haid wanita ni jadi tak teratur. Kadang biasa berlaku macam tu. Okey, baik. Tempoh minimum suci antara dua darah haid ialah 15 hari. Ni juga kena ambil berat ni. Tempoh minimum suci antara dua darah haid ialah 15 hari. 15 hari tu paling kurang. Contoh kata dah 15, contoh haid yang lama dah berhenti, tiba-tiba belum cukup 15 hari, datang lagi darah. Mana belum cukup 15 hari, maka itu tak kira haid, tu kira darah istihadah, darah ni. Okey, baik. Tempoh kebiasaannya ialah 24 hari atau 23 hari. Kan, dia antara tempoh ni lah kebiasaannya. Antara 24 dengan 23 hari. Okey, ni biasa, atau kadang mungkin dalam sebulan ke. Mungkin 24, 23 atau mungkin naik sampai sebulan. Okey. Manakala tempoh maksimumnya tiada had. Ialah kerana kadang dah tak berlaku kan perempuan yang dipanggil menopause. Mana kadang tak ada tempoh ni. Atau kadang berlaku juga kadang perempuan ni dia tak datang haid. Kan tak datang haid. Dia suci. Biasanya kadang-kadang perempuan yang mengandung. Bila perempuan mengandung maka tak keluar lagi darah. Tapi boleh tak berlaku keluar darah? Boleh jadi keluar. Tak semestinya perempuan kadang-kadang bila dia tengah mengandung, secara umum tak keluar darah. Secara umum kalau mengandung. Tapi boleh tak berlaku keluar? Boleh. Kalau keluar dan cukup 1 hari semalam, maka dikira haid. Dia tengah mengandung tapi macam mana keluar darah, maka kalau cukup sehari semalam maka dikira sebagai haid. Okey, jadi tapi tak ada maksimum bagi had tak keluar. Had suci tu tak ada maksimum, kan? Okey, kadang ada perempuan yang dah menopause maka tak keluar. Okey, baik. Tempoh minimum nifas ialah sekelip mata. Kan sekelip mata maksudnya keluar sekejap lah. Okey. Tempoh kebiasaannya ialah 40 hari, tempoh maksimumnya pula ialah 60 hari. Ini pun sama juga kadang macam haid tadi. Kadang-kadang kan, kadang perempuan lepas dilahirkan anak kadang seminggu keluar, lepas tu 2-3 hari berhenti. Lepas tu kadang keluar balik, lepas tu berhenti, lepas tu kadang ada pekat, ada cair dan sebagainya. Jadi itu semua dikira sebagai darah nifas selagi belum 60 hari. Selagi belum 60 hari. Sebab kerana paling lama ialah selama 60 hari. Okey, sambung. Okey. Dia kata kat sini, okey, uzur solat. A'dharus solati isnan, an-naum wan nisyan. Uzur solat tu dua perkara, iaitu tidur dan lupa. Tidur maksudnya tidur sampai terlepas waktu solat. Dengan syarat dia tidur tu sebelum waktu. Macam ni maksudnya, dia tidur sebelum waktu, baru terlepas. Mungkin paling selalu berlaku subuh, ngantuk sangat tidur, terlepas subuh, sedar-sedar bangun pukul 9. Tapi syarat dia tidur sebelum subuh, maka dimaafkan. Mana itu dikira uzur. Tapi solat kena qada lah. Solat tu kena qada lah. Okay, baik. Lagi tu an-nisyan, lupa. Lupa boleh berlaku sampai terlupa tak solat lagi. Kan antara pertanyaan yang biasa orang tanya saya kadang-kadang biasa ni waktu isyak. Isyak selalu berlaku. Kadang orang sembahyang isyak, lepas sembahyang maghrib dia pergi ke mana? Ada urusan. Lepas maghrib pergi shopping. Kat mana shopping? Kat Giant, Tesco dan seumpamanya. Shopping. Jadi shopping, isyak masuk. Dia pun tak apa, nanti balik semayang. Tahu balik terlupa semayang. Tidur. Sebab dia kata biasa aku semayang tapi terlupa. Dia lepas tu apa? Lepas tu dia subuh besok baru. Bila bangun besok masa tak semayang isyak lah. Berlaku kan. Jadi dia terlupa, dia bukan sengaja nak tinggalkan semayang isyak, memang dia ingat nak semayang tapi terlupa. Itu dimaafkan. Tapi maksudnya itulah dimaafkan selagi mana ni. Selagi mana dinamakan lupa lah. Lupa. Okey, buat lupa tu tak boleh. Tu tak dimaafkan. Buat lupa. Tu tak dimaafkan. Okey, baik. Syarat sah solat. Sekarang dah masuk bab syarat sah solat. Okey. Allahu akbar. Jap. Syarat sah solat. Okey, baik. Okey. Syarat sah solat. Okey, syurutus solati thamaniyatun. Taharatul adataini wa taharatu anil najasati fi thawbi wal badani wal makan. Wa satrul aurah wa istiqbalul qiblah wa dukhulul waqti
wal ilmu bi fardhiyatiha wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnah wa jitinabul mubtilat. Okay, baik. Syarat-syarat sah solat 8 perkara. Ni syarat. Okey. Yang pertama mestilah suci daripada 2 hadas. Okey, hadas kecil dan hadas besar. Okey, ni jelas. Nombor 2 mestilah suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat solat. Pakaian dan badan dan tempat solat. Kan? Jadi kalau ada najis apa dia buat? Basuh jelah. Kan kalau contoh satu orang dah ambil wuduk, ada najis kat badan dia. Wuduk dah sah dah, najis tu lah basuh. Kan basuh najis tersebut. Dan tempat solat. Kan tempat solat juga ialah perlu sucikan. Okey, lagi. Contoh satu orang dia solat atas sejadah. Atas sejadah. Dekat hujung sejadah tu ada kencing kucing. Sebagai contohnya. Dia solat atas sejadah tu. Tapi ketika dia rukuk, sujud semua, tak ada kena dekat kawasan hujung yang terkena kencing tu. Sah lah, tak ada masalah. Kan? Tapi katalah sebagai contoh, dia solat atas sejadah. Sejadah tu ialah sejadah yang jenis gerak-gerak punya. Maksudnya sejadah tu jenis sejadah yang ringan. Kadang bila dia bergerak, dia macam bergerak sejadah tu. Faham Satu sejadah itu tak. Maksudnya jenis bergerak-gerak. Yang memang macam ringan betul sejadah tu. Dia bergerak-gerak. Kadang bila dia naik turun, kadang sejadah tu macam bergerak. Dengan sebab bila dia bergerak, sejadah tu bergerak. Kalau dia solat atas sejadah macam tu, dan sejadah tu ada najis, tapi sejadah tu bergerak dengan pergerakan dia, walaupun najis tu tak kena kat dia, maka itu tak sah. Boleh faham? Tapi ni jarang berlaku lah. Tak selalu berlaku. Tapi kadang-kadang mungkin boleh berlaku. Okay, baik. Lagi mestilah suci pada pakaian, badan, tempat solat. Okay, yang ketiga mestilah tutup aurat. Okay, mestilah tutup aurat. Okay, kalau lelaki jelaslah antara pusat sampai lutut. Kalau perempuan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Itu tak wajib, kan? Bila sebut tapak tangan, bila sebut tapak tangan, muka tapak tangan maksud termasuk sinilah. Maksud termasuk pergelangan tangan dari sinilah, kan? Jadi ni. Okey. Jadi kalau kaki perempuan ialah aurat. Kalau kaki perempuan ialah aurat. Sama ada dalam solat atau luar solat. Jadi sebab tu perempuan kena pakai stokin. Kena pakai stokin. Dalam solat lagilah untuk pastikan sah solat. Tapi luar pun kaki perempuan ialah aurat. Jadi kena pakai stokin. Kadang-kadang kalau contoh kata dia kadang-kadang dia pakai telekung. Kadang-kadang bila dia solat, dia sujud ternampak kaki dia. Dan terbiar kaki itu terbuka, maka solat ini tak sah. Okey. Menutup aurat. Okey, yang 4 mestilah menghadap kiblat. Okey, ini jelaslah. Yang kelima mestilah masuk waktu. Maksudnya ini untuk solat fardu lah. Solat fardu mesti kena dah masuk waktu. Solat fardu mesti kena masuk waktu. Kecuali lah kalau dia jamak. Okey, baik. Yang keenam mestilah mengetahui kefarduan solat. Maksudnya dia mengetahui bahawa solat tu fardu. Okey, tak apa. Yang untuk nombor 7 mestilah tak mengiktikad suatu rukun daripada rukun-rukunnya sebagai sunat. Okey. Ini pun jarang berlaku lah. Biasanya orang tahu bahawa yang wajib tu wajib, yang lain tu ni. Okey, tak apa. Yang ke-8 mestilah menjauhi perkara-perkara yang membatalkan solat. Apa perkara yang membatalkan solat dia kena jauhi. Okey, pembahagian hadas. Al-hadasu isnan asgharu wa akbaru. Fal asgharu ma aujabal wudu wal akbaru ma aujabal ghusla. Okey, hadas tu ada 2 bahagian, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ialah perkara yang mewajibkan wudu, hadas besar ialah perkara yang mewajibkan mandi. Okey, ni pun dia jelas. Ini pasal aurat. Okey, ini berkenaan dengan aurat. Tak apalah, ini yang aurat ni pun kita tadi pun saya dah sentuh. Kan, tadi saya dah sentuh berkenaan dengan aurat. Tapi aurat dalam bab ni diceritakan semua. Okey, baik. Rukun solat. Okey, rukun solat. Arkanus salati sab'ata asyara. Al-awwalu an-niyatu, al-thani takbiratul ihram, al-thalithu al-qiyamu al-qadri fil fard, al-rabi'u qira'atul fatihah, al-khamisu ar-ruku', al-sadisu at-tuma'ninatu fih, al-sabi'u al-i'tidal, al-thaminu at-tuma'ninatu fih, al-tasi'u as-sujudu marratain, wal-ashiru at-tuma'ninatu fih.
Al-hadi asyar al-julus baina sajdatain, al-thani asyar al-tuma'natu fi, al-thalitha asyar at-tashahudul akhir, al-rabi' asyar al-qu'udu fi, al-khamis asyar as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi, as-sadisa asyar as-salam, as-sabi' asyar at-tartib. Okey, rukun solat ada 17 perkara. Bacalah sikit nota kaki tu. Sebab biasa ni kadang kita bila diajar 13 lah. Biasa ni kadang kalau ustaz-ustaz ngajar kat kafar ke kat mana-mana dia sebut 13. 13 pun betul, 17 pun betul. Cuma kita kena tahu macam mana boleh jadi perbezaan tu. Okay, tengok kat mana, Mam? Tengok kat nota kaki bawah. Dia kata kat sini rukun solat tu 17 perkara ya. Okey. Jadi bilangan ini berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Talibin, iaitu dengan menjadikan tomak ninah sebagai satu rukun yang berasingan. Rukuk kena ada tomak ninah, itidal tomak ninah, sujud pertama tomak ninah, duduk antara sujud tu tomak ni, sujud yang dua sujud kena tomak ninah, dan kemudian duduk antara dua sujud pun kena tomak ninah. Kalau disekalikan jadilah 13. Tapi kalau diasingkan macam kitab ni, maka jadilah 17. Dan itu sebab beza dia. Namun berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin dan Imam Rafi'i dalam kitab Al-Muharrar, bilangan rukun solat adalah sebanyak 13 perkara. Maksud bila digabungkan tomak ninah dengan rukun yang satu lagi tu. Justru inilah pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sehubungan dengan itu, tomak ninah bukanlah satu rukun yang tersendiri. Bahkan tomak ninah itu adalah keadaan yang mengikuti 4 rukun solat, iaitu rukuk, iktidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Oleh itu solat tak sah tanpanya. Maksudnya ni, maknanya kalau dikira gabungkan sekali, seolah-olah macam memberi makna bahawa tomak ninah tu ialah sebahagian daripada, kalau contoh kata rukuk, tomak ninah tu sebahagian dari rukuk kan. Tapi kalau kata diasingkan, solat rukuk lain, tomak ninah lah lain. Tapi apa keadaan pun sama ada gabung ke asing, ialah tetap tomak ninah kena ada. Okey, sambung. Jadi yang pertama ialah niat. Yang pertama ialah niat. Yang kedua ialah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Okey, yang pertama ialah niat. Yang kedua ialah takbiratul ihram. Okey, niat tadi dah dijelaskan tadi pada masalah niat wudu. Sebelum solat, biasanya imam akan baca, imam ke makmum ke baca, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin. Itu ialah hukum lafaz niat sunat. Niat ialah yang wajib ada pada solat bila? Ialah ketika niat ialah kena ada dalam takbiratul ihram. Jadi bermakna niat itu kena ada dalam takbiratul ihram. Yang lafaz niat sebelum usolli, tapi ketika nak takbiratul ihram, waktu tu niat. Dan niat yang kita dah beritahu tadi ialah dalam hati. Jadi bila nak waktu nak niat, ialah takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa dia? Iaitu ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar itulah takbiratul ihram. Ketika ucap takbiratul ihram Allahu Akbar, dalam tu kena disertakan dengan niat. Jadi apa dia? Allahu Akbar, dalam tu niat usolli fardhu zuhri. Ataupun Allahu Akbar, dalam tu aku sembahyang fardhu zuhur. Dah sah. Tadi saya pun ada Tuan Haji yang bertanya tadi, saya pun dah beritahu yang 4 rakaatin adaan. Itu semua sunat. Lillahi ta'ala, itu semua sunat. Makmuman, kalau jadi makmum wajib. Berniat makmum bagi makmum adalah wajib. Berniat makmum bagi makmum adalah wajib. Kalau tak niat, kalau diikut imam dia tak sah. Tapi berniat jadi imam tak wajib. Imam niat jadi imam tak wajib. Imam niat jadi imam tak wajib. Kecuali ada beberapa keadaan imam wajib niat jadi imam. Antara solat Jumaat. Al-Jum'atu wal bu'adatu wal mandhuratu jama'atan wal multaqaddibatu fil matari. Tu saya beritahu tu matan tu 4 perkara. Ya, imam wajib niat jadi imam. Tapi kalau solat biasa secara umumnya imam tak niat wajib jadi imam. Tapi solat Jumaat imam wajib niat jadi imam. Sebab solat Jumaat disyaratkan berjemaah. 40 orang kan paling kurang. Jadi imam kena niat jadi imam. Tapi makmum, kalau jadi makmum wajib niat jadi makmum untuk ikat diri dengan imam. Okey.
Okey, sambung. Jadi niat ialah takbiratul ihram. Maksud bila satu orang berdiri, Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar daripada alif sampai ra. Waktu tu niat. Waktu tu ialah kena ada niat. Bukan lafaz niat tu. Jadi satu orang kalau lah contoh kata dia datang. Terus Allahu Akbar. Sah. Dengan syarat ketika Allahu Akbar tadi ada niat. Faham? Dia tak adalah disyaratkan dia datang mesti kena. Kan kadang imam dah nak rukuk dah ni. Kan dia datang. Usolli. Was-was pula. La ilaha illallah. Usolli fardhu. Imam dah nak rukuk ni. Usolli fardhu zuhri. Tak edi. Usolli balik. Fardhu zuhri. Tak edi lagi. Usolli fardhu zuhri. Kadang imam dah rukuk. Padahal sebenarnya mudah dia datang kalaulah usolli tadi dia lambat. Terus Allahu Akbar dalam ada niat sembahyang fardhu zuhur sah. Lepas tu bila imam rukuk terus rukuk kan. Jadi kadang banyak orang mengingatkan bahawa lafaz niat tu yang wajib. Lafaz niat ialah bukan wajib. Lafaz niat tu sunat. Tapi buatlah. Kalau bagusnya buatlah sunat. Dia akan bantu pada mudahnya niat. Tapi kalau tak ada pun sekali masih lagi sah. Okey. Maknanya niat ialah dalam takbiratul ihram. Niat tu mesti dalam takbiratul ihram. Antara ni. Okey, dengar betul. Adakah kan niat saya kata niat ialah di antara Allahu Akbar. Adakah daripada awal Allahu Akbar selama-lama tu nak kena niat tak payah pun. Yang penting dalam mana-mana detik. Dalam mana-mana detik antara alif sampai ra. Dalam mana detik itu kalau dah niat Allahu Akbar. Kalau dah niat untuk semayang tu, semayang yang berkaitan sah. Dah kira sah. Tak disyaratkan mesti kena Allah. Mana dah latih tu. Aku semayang fardu zuhur dah. Tak disyaratkan. Yang penting mana Allah pada Allah kan contoh kata dah selesai dah niat dah Allahu Akbar dah. Jadi sebenarnya niat ni senang. Jangan nak susah sangat niat ni. Kan jadi kadang-kadang kesian tengok orang macam terlalu was-was sangat. Kan kadang bila belajar ni dia kata niat ni kan. Jadi kadang tak masuk kan. Dia jadi niat tu tu tadi dah beritahu dah kerana Allah Taala tu hukumnya sunat. Meniatkan lillahi taala sunat. Jadi biasanya kalau ustaz-ustaz yang mengajar, mereka ajar usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin adaan makmuman lillahi taala. Mereka ajar itu ialah campur antara yang wajib dan yang sunat supaya kita amalkan yang sempurna. Tetapi perlu juga kita tahu mana yang wajib, mana yang sunat. Saya beritahu tadi paling kurang sekatakan wajib, tapi afdalnya kita niatlah semua. Afdalnya kita jadi makmum niatlah semua kan. Allahu Akbar saja kepada zuhur kerana Allah niatkan sebagai makmum kerana Allah Subhanahu taala. Allahu Akbar kan. Jadi itu disyaratkan. Kalau kita berhenti tu. 12.30. Sikit lagi kejap. Okey, yang ketiga. Satu je bab 3 ni. Sebab lepas ni dah masuk baca surah Fatihah. Okey. Rukun yang ketiga, berdiri bagi orang yang mampu pada solat fardu. Maknanya untuk solat fardu ialah kena berdiri. Okey, katalah sebagai contohnya orang ni dia boleh berdiri kejap, boleh duduk kejap. Jadi orang macam ni ketika takbiratul ihram pastikan diri. Diri. Lepas dah diri lutut menggeletar. Sakit. Kan ada orang diuji. Kan? Kalau saya sihat tak masalah, tapi kadang ada orang uji lutut dah mula sakit. Waktu tu tak boleh nak berdiri dah. Waktu tu baru duduk. Lepas tu dia boleh. Ni saya cerita ni solat fardu, bukan solat sunat. Solat sunat tak ada masalah. Ni adalah solat fardu. Lepas tu dia dah okey balik, dia dah rasa boleh berdiri balik, diri balik. Lepas tu tak lama balik. Baru duduk balik. Dia bukan datang Allahu Akbar pum terus duduk. Elok belenggang kan. Senang betul. Kan padahal time ambil tiket bola tak adalah sakit kaki. Kan? Tapi time ni bukan main lagi, bukan main manja kan. Pom terus duduk kan. Apa tu dia berdiri. Bila dah sakit solat fardu, tak boleh duduk, duduk. Lepas tu dia depan dia dah duduk, dah ambil ni. Dia dah okey balik, diri dulu.
Diri dulu. Jadi itu maksud dia berdiri ni. Katalah dia tak boleh berdiri langsung, mungkin dia hanya boleh berdiri sekejap je, iaitu untuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu kena diri. Maksudnya contoh kata dia tak berdiri tapi dia boleh diri sekejap, pastikan takbiratul ihram tu berdiri. Allahu akbar, terus duduk. Kan ada seorang kan dia boleh diri sekejap je. Jadi takbiratul ihram boleh diri, Allahu akbar, duduk. So, ini saya cerita solat fardu. Kalau solat sunat tak ada masalah, duduk tidak ada masalah. Baik, wallahu alam. Semayang dalam mana? Semayang dalam sampan. Semayang dalam sampan, kalau solat tu ialah solat fardu, kena hadap kiblat. Kena berdiri. Tak betul tak, nanti kalau contoh kata dia berdiri takut masuk laut, dia duduklah. Tapi takbiratul ihram kalau dia mampu berdiri, buat berdiri. Tak, soalan Tuan Haji bukan lucu, soalan betul. Itulah pasal kan. Nanti ikan bagi saya sikit, makan seorang tak boleh. Okay. Jadi apa dia? Jadi kan dia kadang nak semayang kan. Jadi masya-Allah jaga semayang. Jadi dia kalaulah kata dia mampu takbiratul ihram sekejap berdiri. Lepas tu terus duduk. Kan kalau kata dia jatuh dalam laut, okey saya tolong pancingkan. Saya pancing dia bawa keluar. Okey baik, wallahu alam. Okey baik. Okey cukup, okey baik, wallahu alam. Okey tutup mandi dulu. Okey. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.